Salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah kursus BSS 3073 Dr. Nur Hayati binti Junaidi dan juga rakan-rakan yang saya kasih sekalian. Nama saya Gerald Johannes, bernomor kad metrik di 201810824343 daripada kumpulan kuliah B. Pada hari ini akan membuat satu pembentangan tugasan individu saya yang bertajuk model pembelajaran Robert Glaser dalam pengajaran kesusastraan Melayu komunikatif di sekolah. Seperti mana yang kita telah tahu, tugas utama guru adalah untuk memudahkan pembelajaran semua pelajar di bilik darjah. Jadi dalam memenuhi tugas tersebut, para guru ataupun tenaga pengajar bukan sahaja berperanan untuk atau dapat menyediakan suasana pembelajaran yang menarik dan harmonis, tetapi mereka juga perlu untuk mencipta satu pengajaran yang berkesan supaya proses penyampaian, pengajaran dan pembelajaran atau proses PDP dapat berlaku dengan baik. Oleh itu, guru perlu mewujudkan suasana pembelajaran yang dapat merangsang minat pelajar, di samping juga memikirkan keperluan pelajar, yaitu bagaimana hendak memastikan proses PDP berlaku dengan baik atau berjalan dengan baik. Untuk menjawab mengenai tajuk kajian saya ini, pernyataan masalah yang saya akan bawakan untuk tajuk kajian saya ini ialah yang pertama, mengemukakan model pembelajaran Robert Glaser dalam pengajaran drama Anna karya oleh Gemala dalam mata pelajaran kesusastraan Melayu komunikatif. Yang kedua ialah menganalisis aplikasi penggunaan model pembelajaran Robert Glaser dalam pengajaran drama Anna karya oleh Gemala dalam mata pelajaran kesusastraan Melayu komunikatif. Kajian yang saya jalankan ini terdapat beberapa kepentingan kepada tiga pihak, yaitu yang pertama, kepentingan kepada penyelidik, kepada pihak pentadbiran fakulti dan universiti, dan juga kepada guru, bakal guru dan pensyarah. Kepentingan kepada penyelidik ini, kajian yang saya jalankan ini untuk mengemukakan model pembelajaran Robert Glaser dalam pengajaran drama Anna karya oleh Gemala dalam mata pelajaran kesusastraan Melayu komunikatif. Kajian yang saya buat ini juga dijalankan untuk menganalisis aplikasi penggunaan model pembelajaran Robert Glaser dalam pengajaran drama Anna karya oleh Gemala dalam mata pelajaran kesusastraan Melayu komunikatif. Seterusnya, kepentingan yang kedua kepada pihak pentadbiran fakulti dan universiti, yaitu fakulti saya sendiri, Fakulti Bahasa dan Komunikasi, dan juga UPSI atau Universiti Pendidikan Sultan Idris. Jadi berdasarkan data yang saya analisis dalam kajian ini, hasil kajian ini dapat diketahui. Jadi hasil kajian ini juga dapat memberi manfaat kepada pihak pentadbiran universiti, para pensyarah dan mana-mana pihak yang terlibat dalam universiti UPSI. Terusnya, kepentingan yang ketiga yaitu kepada guru, bakal guru dan pensyarah. Jadi saya berharap dengan kajian yang saya jalankan ini dapat memberikan kesedaran kepada semua guru dan bakal guru serta pensyarah di Malaysia akan betapa pentingnya pengajaran menggunakan model pembelajaran Robert Glaser dalam pengajaran, bukan saja dalam mata pelajaran kesusastraan Melayu komunikatif saja, malah mata pelajaran lain yang diajarkan oleh guru-guru di sekolah. Jadi semua subjek ini boleh diaplikasikan model pembelajaran ini. Untuk skop dan batasan kajian, saya akan memberikan 3 tumpuan untuk untuk kajian saya ini, yaitu yang pertama, memberi penumpuan kepada pengenalan model pembelajaran Robert Glaser dalam pengajaran karya drama Anna oleh Gemala dalam mata pelajaran kesusastraan Melayu komunikatif di sekolah. Kedua, juga memberi penumpuan kepada analisis aplikasi penggunaan model pembelajaran Robert Glaser dalam pengajaran karya drama Anna karya oleh Gemala dalam mata pelajaran kesusastraan Melayu komunikatif di sekolah. Dan ketiga, mengenal pasti penambahbaikan yang perlu dibuat oleh guru ataupun saya sendiri pada model pembelajaran Robert Glaser dalam pengajaran karya drama Anna karya oleh Gemala dalam mata pelajaran kesusastraan Melayu komunikatif. Terdapat 2 kaedah atau metodologi yang telah saya lakukan untuk kajian saya ini, yaitu yang pertama, rujukan perpustakaan, di mana saya mendapatkan maklumat berkenaan model pembelajaran Robert Glaser daripada mana-mana sumber yang sahih.
Dan kedua yaitu kaedah soal selidik, di mana saya menggunakan borang pentaksiran murid semasa PDP bertujuan untuk menilai sendiri tahap penguasaan dan juga prestasi murid dalam pengajaran dan pembelajaran PDP mata pelajaran Pusasastraan Melayu Komunikatif di Bilik Darjah. Apakah yang dimaksudkan dengan model pembelajaran Robert Glaser? Robert Glaser mengemukakan model pengajarannya dengan membahagikan proses pengajaran kepada 4 komponen utama, iaitu objektif pengajaran, pengetahuan sedia ada pelajar, kaedah mengajar, dan penilaian. Beliau juga menekankan maklum balas pelajar sebagai aspek penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Objektif pengajaran harus ditentukan sesuai dengan pengetahuan sedia ada pelajar. Kaedah mengajar juga harus dipilih berdasarkan objektif pengajaran dan pengetahuan sedia ada pada pelajar. Penilaian harus dijalankan ke atas segala proses pengajaran dengan tujuan untuk mengesan kelemahan agar guru dapat mengubah suai proses pengajarannya demi meningkatkan keberkesanan pengajaran pada masa hadapan. Komponen pertama ialah objektif pengajaran. Objektif pengajaran yang dimaksudkan ialah satu situasi perlakuan yang hendak dicapai murid setelah mengikuti sesuatu pengajaran. Ia merupakan pernyataan tentang perlakuan murid yang dapat diperhatikan dan dapat diukur setelah langkah pengajaran dijalankan. Pernyataan yang jelas tentang perlakuan murid yang hendak dicapai membolehkan guru merancang langkah-langkah pengajaran dan membuat penilaian ke atas keberkesanan pengajarannya. Jadi dalam objektif pengajaran ini saya menyatakan 2, yaitu menyatakan latar masa, latar tempat, dan latar masyarakat dalam drama Anna dan menghuraikan binaan plot dalam drama Anna. Tingkah laku sedia ada merujuk kepada pengetahuan, kemahiran atau sikap yang sudah ada pada seseorang murid. Penentuan tingkah laku sedia ada murid membolehkan guru menilai sama ada objektif yang telah dirancang itu sesuai atau tidak. Sesuatu pembelajaran baru akan menjadi lebih bermakna sekiranya dikaitkan dengan pengalaman sedia ada murid, kebolehan serta minat mereka. Jadi dalam PDP ini, tingkah laku sedia ada yang telah wujud dalam proses PDP ialah murid telah membaca dan mengetahui jalan cerita atau plot cerita drama Anna. Seterusnya ialah prosedur pengajaran. Prosedur pengajaran berbeza mengikut objektif pengajaran yang hendak dicapai. Bahan pengajaran dan alat bantu mengajar dipilih supaya sesuai dengan objektif pengajaran. Bermaksud, bahan pengajaran dan alat bantu mengajar atau ABM adalah berbeza-beza mengikut kepada konteks dan objektif pengajaran tersebut. Kaedah mengajar yang sesuai hendaklah dirancang supaya isi pelajaran dapat disampaikan dengan berkesan. Jadi dalam PDP yang dijalankan ini, ia dijalankan secara atas talian yaitu melalui platform Google Meet. Bahan pengajaran yang digunakan ialah buku teks dan alat bantu mengajar ialah Padlet dan Wordwall yang juga berfungsi sebagai alat pentaksiran murid terhadap sesuatu topik yang telah diajarkan. Penilaian prestasi. Pada peringkat ini, pemerhatian dan ujian-ujian dijalankan untuk menyimak setakat mana murid telah mencapai objektif pengajaran yang telah ditetapkan. Kekuatan model Glaser ini boleh dijadikan panduan asas bagi guru dalam tugas mengajarnya. Walau bagaimanapun, model ini boleh menjadi lebih bermakna sekiranya ditambah dengan unsur interaksi guru-murid dan langkah-langkah pemulihan dibuat sekiranya perlu bagi murid-murid tertentu. Jadi penilaian prestasi yang dijalankan oleh guru kepada murid ialah kerja rumah yang berfungsi sebagai latihan pengukuhan kepada murid untuk melihat penguasaan murid terhadap topik drama Anna setelah berlakunya pengakhiran pengajaran dan pembelajaran PDP di Bilik Darjah setiap kali waktu PDP tersebut. Dalam aplikasi penggunaan model pembelajaran Robert Glaser dalam Bilik Darjah, kelas yang dijalankan ialah di tingkatan 4 dinamik. Terdapat data ini ialah melalui PPG 2 yang telah dijalankan pada Julai 2020 tahun lepas. Jumlah murid tingkatan 4 dinamik dalam kelas
Khusus Sastra Melayu Komunikatif atau KMK ialah 35 orang, di mana terdiri daripada 12 orang pelajar lelaki dan 23 orang pelajar perempuan. Pengajaran karya ialah drama Ena daripada antologi Kubentang Selai Peta dalam mata pelajaran Kesusastraan Melayu Komunikatif tingkatan 4 dan tingkatan 5. Untuk memastikan berlakunya PDP berjalan dengan lancar dan menggunakan aplikasi penggunaan model pembelajaran Robert Glaser dengan baik, penyediaan borang pentafsiran bilik darjah disediakan untuk melihat sejauh mana penguasaan murid dan sama ada murid tersebut aktif dalam bilik darjah ataupun sebaliknya. Di samping itu juga bersama dengan borang pentafsiran bilik darjah juga disediakan rubrik penilaian untuk melihat kategori-kategori yang manakah yang harus dimasukkan pada nilai atau skor tertentu oleh setiap murid semasa berlakunya PDP di bilik darjah. Dari segi penambahbaikan pada penggunaan model pembelajaran Robert Glaser, memandangkan ia adalah secara berkesan, tidak ada banyak penambahbaikan yang perlu dilakukan atau diperbetulkan. Cuma ialah cara pembawaan atau cara pengajaran oleh guru harus dipertingkatkan lagi supaya murid-murid merasa sangat seronok untuk mengikuti pelajaran pada waktu yang seterusnya. Secara rumusannya daripada kajian yang saya jalankan ini, penggunaan model pembelajaran Robert Glaser dalam pengajaran dan pembelajaran terutama dalam mata pelajaran Khusus Sastra Melayu Komunikatif ternyata sangat relevan dan amat penting bagi memastikan pembelajaran tersebut dikuasai dengan baik dan mudah difahami oleh setiap murid di bilik darjah. Ini membuktikan melalui borang pentafsiran murid yang dilakukan sepanjang waktu proses PDP tersebut. Bergantung pada kandungan pembelajaran yang diajarkan di bilik darjah, namun begitunya, penggunaan model, teknik maupun kaedah dalam proses pengajaran dan pembelajaran PDP amat penting sekali agar sesuatu kemahiran itu dapat dicapai dan digarap dengan baik dan sistematik.